Mari kita berdoa sebelum memulai firman ini. 我们来一起祷告。 Kami serahkan kedua hamba-Mu dalam urapan-Mu Tuhan. 主，我们把两位仆人交在你的手里。 Ketika firman-Mu ini diberitakan, berkatilah setiap kami. 当你的话语被传讲的时候，求你同时祝福我们每个人。 Ampuni dan sucikanlah kami agar kami boleh layak berkenan untuk menerima firman yang kudus, yang suci. 求你赦免我们，洁净我们，好让我们配得来领受你圣洁的道。 Bersabda berfirmanlah ya Tuhan. 主，求你对我们每个人说话。 Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告祈求奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom. 平安。 Saudara sekalian, untuk perenungan kita bersama hari ini diambil tema memilih Kristus dibandingkan kenyamanan hidup. Mari kita perhatikan Lukas pasal 12 ayat 49 hingga ayat yang ke-56. 我们今天的主题就是选择基督胜过宿舍的生活。我们翻开路加第12章49到56节。 Dalam bahasa Mandarin akan dibacakan lebih dahulu ayat 49 hingga ke-56. 49节到56节是用中文来读。我来要把火丢在地上，倘若已经着起了，不也是我所愿意的吗？我有当受的喜还没有成就，我是何等的迫切呢？你们以为我来是叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。从今以后，一家5个人将要纷争，3个人和2个人纷争，2个人和3个人纷争，父亲和儿子相争，儿子和父亲相争，母亲和女儿相争，女儿和母亲相争，婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。耶稣又对众人说：“你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨，果然就有；起了南风，就说将要炒热，也就有了。假冒伪善的人啊，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？” Ayat yang ke-49. Aku datang untuk melemparkan api ke dalam bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. 第49节，我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？ Ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. 第51节，你们以为我来是要叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。 Saudara-saudara, saya bersyukur sekali boleh ada di tengah-tengah jemaat GKY Jemaat Pluit hari ini. 弟兄姐妹，我感到很感谢主，很荣幸今天可以在三五新村，可以在大家当中。 Saya bersyukur karena sangat lama sekali saya tidak berkunjung di khususnya di GKY Pluit setelah hijrah ke Australia, ke kota Sydney dari tahun 2000. 因为我自从2000年搬到悉内，我就很长时间没有来三五新村了。 Dulu saya tahun 90-an di Pluit ditaruh di Teluk Gong. 我90年的时候，我是在 Pluit 侍奉，然后我被派到德鲁贡，在那边侍奉。 Saya masih ingat ada Pak Johnny Leonardo Kominghai di situ. 我还认识几位前辈在这里。 Pak Pendeta Kimin, kita bersyukur lo semua Tuhan pimpin. 感谢主可以见到许牧师还有罗师母。 Kali ini saya didampingi sama Semu. Semu bisa berdiri sebentar. 今天我有我的师母来陪伴我，师母可以站起来一下吗？ Iya, banyak teman-teman tadi di kebaktian pagi, satu reuni yang indah, satu berkat Tuhan bagi kita. 刚才第一堂也是有很多老的朋友，这是上帝的祝福。 Saudara-saudara, memilih Kristus dibandingkan kenyamanan hidup. 弟兄姐妹，我们选择基督胜过宿舍的生活。 Saudara, karena yang kedua, saudara, kita tahu bahwa Kristus dan karyanya itu keselamatannya adalah paling berharga dalam kehidupan kita. 因为我们知道基督和他的救恩是我们生命中最宝贵的。 Saudara,
Namun di dalam teks kita menemukan ada ungkapan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus. 刚才我们看耶稣讲的话， Yaitu aku datang untuk melemparkan api ke bumi, betapakah aku harapkan api itu telah menyala. 耶稣说：“我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不是我所愿意的吗？” Pernyataan ini sangat kontradiktif, saudara. 耶稣说的话，这个我们看起来很难明白。 Banyak orang bahkan gereja tidak suka dengan kalimat ini, saudara. 很多人甚至教会也不喜欢耶稣所说的话。 Suka nggak suka, tapi Yesus datang memang membawa pertentangan, bukan? 我们喜欢或者不喜欢，耶稣来是叫人有纷争。 Tetapi kalau kita perhatikan, mungkin di tengah-tengah kita pikirkan, kita renungkan, yang kita rindukan bahwa Yesus membawa berkat bagi kita semua. 在我们的想象中，我们盼望耶稣来是带给我们平安，带给我们祝福。 Namun realita hidup kita, saudara, banyak orang-orang Kristen, termasuk orang percaya yang saleh, saudara, kehidupannya kenyataannya tidak nyaman, tidak menyenangkan. 但是事实上，我们看我们的生活，甚至那些我们认为很好的人，但是他们的生活都不是舒适。 Ada yang orang Kristen yang mengalami kerugian, mengalami penderitaan, kekecewaan, bahkan kedukaan. 有的基督徒他们感到失望，他们感到悲伤，有的也是破产。 Bulan Januari tahun ini saya berkunjung ke Los Angeles. 就是今年的1月份，我去了洛杉矶， Di sana terjadi kebakaran besar. 在那边有大火灾， Itu daerah-daerah tempat yang elit, yang mahal, saudara, terbakar habis. 就是在那边好的地方，在那边就被火烧了。 Api itu menyala bukan 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 minggu, tapi berlama sekali. 那边着火的不是1-2天，但是很多天， Bahkan 1-2 rumah, ratusan rumah terbakar habis. 不是1-2间房子被烧，但是有几百间房子被烧。 Di situ banyak-banyak orang-orang yang terkenal, bintang-bintang film. 在那边很多明星， Rumahnya terbakar. 他们的房子被烧了。 Mungkin ada sebagian orang berkata, ini Tuhan peringatkan, Tuhan marah kepada perbuatan-perbuatan manusia yang berdosa. 有些人说，上帝对人类的行动，上帝愤怒，所以上帝惩罚。 Tapi saya berkhotbah juga di satu gereja yang seasas dengan kita, jemaatnya terpaksa mengungsi ke gereja itu karena rumahnya juga terbakar habis. 同时，我在那边讲到，也是有一些会友，他们的房子也是被烧了，所以他们就来到这间教会。 Orang Kristen, orang yang saleh, orang yang beriman, dia kalau Musa, bagaimana ini terjadi kepada orang-orang kita yang sedang mencari kehendak Tuhan tapi juga mengalami musibah. 所以我们可以看见，那么虔诚的人，他们很敬畏上帝的人，但是他们也同样遭受苦。 Bahkan fenomena kejadian itu untuk mengukur melihat kebenaran firman Tuhan. 那这些所发生的事情，我们用真理来去衡量。 Tapi bukan sebaliknya, yang seharusnya yang kita harus pegang adalah kebenaran firman Tuhan ini untuk mengukur, untuk melihat fenomena yang sedang kita hadapi. 所以我们必须用上帝的真理去衡量所发生的事情。 Saudara, penderitaan kesusahan hidup inilah, saudara, oleh seorang yang bernama C.S. Lewis itu dikatakan senjata yang ampuh untuk menyerang seorang yang beriman. 所以当人生我们受苦，我们生活在困难当中，一位神学家 C.S. Lewis 他就说，困难是一个很好的一个标准来量我们对上帝的信心。 Dan tidak sedikit orang-orang yang demikian meninggalkan Tuhan. 所以很多人他们当遇到困难的时候，他们也是离开了上帝。 Saudara-saudara, apakah Tuhan berdiam di keadaan seperti itu? 所以当人家在苦难的时候，是否上帝什么都不做呢？静下来呢？ Bukankah Tuhan itu menjanjikan damai sejahtera, menjanjikan kehidupan bagi orang beriman? 上帝不是对信靠他的人，上帝应许要给他们平安吗？ Mengapa penderitaan terjadi pada orang percaya? 为什么受苦会临到信主的人呢？ Saudara-saudara, mengapa ada krisis, mengapa ada kesengsaraan, mengapa ada penderitaan? Suatu pertanyaan sehingga ini membawa pertentangan di kalangan bahkan di hadapan kita hari ini. 为什么在人生有苦难、有挣扎？所以这些事情，我们身为基督徒，我们也是在问。
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan kita hari ini, Saudara, 弟兄姐妹，如果我们看我们今天的生活， memilih Kristus dibandingkan kenyamanan. 我们要选择基督胜过宿舍的生活。 Di bagian ini berdekatan dengan teks ini ada satu kisah, yaitu anak muda yang kaya raya. 接近我们刚才读的经文，就是有另外的经文，就是讲到一个富有的年轻人。 Tetapi dia datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana ia dapat mendapatkan hidup yang kekal. 但是他来找耶稣，他就问耶稣：“夫子啊，我怎么样可以得到永生呢？” Dia sudah memiliki semuanya, tetapi ada satu kekosongan dalam hidupnya, yaitu dia ingin dan mengetahui mendapatkan hidup yang kekal. 他已经得到所有的，但是还有一件事情他还缺，就是永生。 Saudara-saudara, Yesus adalah hidup kekal itu, saudara. 所以耶稣就是永生的本身。 Dan inilah pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Ketika kita ada di dalam Kristus, itu apa yang kita dapatkan. 所以这个就是我们要学习的功课。当我们在基督里，我们可以学到什么呢？ Apa yang kita alami, saudara? 我们在基督可以得到，可以经历什么呢？ Kalau bicara tentang kehidupan kita, saudara-saudara, ada sesuatu yang sedang terjadi dalam manusia kita ini. 如果讲到我们的人生，我们可以看见发生了许多事情。 Kita semua mempunyai masalah, problem yang besar dalam hidup 我 kita, 们每一个人都有自己的问题， yaitu dosa, bukan? 就是罪恶。 Kejadian pasal 3 ayat 10, mari kita perhatikan. 我们看，创世纪第3章第10节。 Kejadian pasal 3 ayat 10 dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. 创世纪第3章第10节这样说：“他说，我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。” Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia takut. 当人犯罪的时候，他就害怕了。 Ini yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden itu. 这是亚当和夏娃在伊甸园所 Sebelumnya 经历 jatuh 的。 dalam dosa, dia nggak ada ketakutan. 他还没有掉在罪里，他都没有感到害怕。 Dan timbullah satu kebutuhan, satu kerinduan manusia, yaitu supaya mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. 所以人所需要的就是在他的生命里头有安全感。 Menghadapi kehidupan yang menakutkan ini membutuhkan rasa aman, saudara. 我们面对可怕的生活，我们真的需要有安全感。 Dan rasa aman ini ditawarkan oleh dunia kepada kita. 所以世界也是给了我们安全感。 Alkitab juga memberikan jalan pada saudara dan saya. 圣经呢也是给你我一个出路。 Saudara, apa itu takut? 其实我们所怕的是什么呢？ Saya pernah baca pemahaman tentang rasa takut itu berhubungan dengan 7 hal. 我曾经看过一个文章，他说人类所怕的大概有7种。 Yang pertama, takut manusia itu takut hukuman. 第一个人怕惩罚， Manusia itu takut tidak dicintai. 人怕不被爱。 Yang ketiga, manusia takut miskin karena miskin menyengsarakan. 第三，人家怕贫穷，因为是很苦的。 Manusia ini takut gagal. 人家怕失败， Manusia takut tua menjadi tua. 人家怕变老， Manusia takut sakit. 人怕生病， Manusia takut mati. 人家怕死， Masih banyak hal lagi. 还有很多其他的 Misalnya takut istri, 啊。打个比方，怕老婆， ya, takut setan. 怕鬼。 Dan dunia menawarkan jalannya. 那世界呢就告诉我们这些路， Dunia memberikan jalan keluar 世界给他自己的出路， untuk supaya aman, nyaman. 好让我们可以过一个宿舍的生活 Uang itu menyamankan. 啊。有钱是非常很好的感觉， Uang, harta benda makin banyak makin rasa aman. 所以我们的财富越来越多，我们感到就越来越有安全感。 Sehingga banyak orang tuh kerja kuat-kuat. 所以很多人不断的工作。 Nah, kalau lihat di Australia itu yang kerja paling kuat tuh orang-orang dari China itu loh. 我们在澳大利亚看那些努力的人，就是从中国大陆来的。 Orang bule jam 5 stop nggak kerja. 洋人到下午5点就下班了，不工作了。
imigran dari China itu kerja sampai malam, tengah malam. Itu di daerah Chinatown itu tetap ada orang kerja. 所以从中国来的他们到晚上不停的工作，在他们街看见他们那么努力。 Di kalangan di pasar Vietnam itu orang Vietnam itu malam pun masih bekerja sebagai nelayan cari ikan. 越南人也是挺勤劳的，晚上了他们还是打工，还是打鱼。 Kerja untuk dapat uang supaya dia aman. 所以工作，为了挣更多的钱，好让我们有安全感。 Kalau bisa sampai 7 keturunan kita ada uang. 如果可以的话，我们下7代都有钱。 Ada satu jemaat yang cerita begini. 有个会友这样对我说， Dia punya beberapa anak, 3 anak laki-laki, 3 menantu. 他有3个孩子，3个媳妇儿。 Setiap malam minggu atau minggu dia datang makan bersama papa mama. 所以每次周末，孩子们和媳妇们来到爸爸妈妈的家里一起用餐。 Tiap weekend datang berkunjung perhatian ke papa mama. 每个周末来看望爸爸妈妈，关心他们。 Dan papa mama satu hari berpikir, dia bilang, ayo kita bagi aja semua harta kita kepada 3 anak kita. 所以有一天，当爸爸妈妈的就说，不然我们把我的遗产就分给他们好了。 Dibagi semua. 这遗产就分给他 Sudah 孩子们。 habis-habis. 分了没有了？ Setelah itu apa yang terjadi? 后来发生什么事情呢？ Weekend nggak ada anak-anak datang lagi. 后来周末孩子们就没有来看爸爸妈妈了。 Wah, papa mama udah nggak punya apa-apa, udah buka-bukaan semua. 爸爸妈妈已经把所有的分给孩子了，他们什么都没有了。 Dia cerita pada temannya. 他就跟他的朋友说， Temannya dengarkan ceritanya itu, wah dia sedih juga. 他朋友听了，然后就也是感到同情。 Wah, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu caranya. 没关系，我可以告诉你一个出路。 Saya akan ke Amerika. 我要去美国， Nanti sampai Amerika, 到了美国之后， saya akan tulis surat lewat postcard 我就会 yang nggak diamplopi. 我会写一封信， Saya akan ceritakan saya sudah sampai Amerika di kota ini sangat nyaman, enak sekali, dan di bawah cerita itu saya akan tulis, uangmu yang kamu titipkan aku $2 juta US mau apain ya? 所以他就说没关系，我到美国会写一封信，我在这里过得很舒适。然后下面说你偷我的200万美金，这个要怎么分？ Postcard ini nanti taruh di meja makan. 那所以这个封信呢，你就放在你的桌子上。 Satu ketika anak itu datang, saudara. 所以有一天他的孩子们 Dia 来， baca. 他看了， Setiap malam minggu datang terus semua makan bersama. 因为看到爸爸妈妈还有200万美金，所以孩子们就每个周末都在来。 Saudara, jalan keluar uang. 所以对世人来说，出路就是有钱。 Untuk menghadapi rasa takut, untuk mendapatkan rasa aman, saudara-saudara, dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, Yesaya 41 ayat 10, coba perhatikan di sana, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 所以，当我们面对恐惧的时候，我们要记得上帝的话语，在以赛亚书41章10节这样说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。” Kita hafalkan ya nanti ayat ini ya. 所以这个境界非常重要，我们 Indah 把它记 sekali 下 ya. 来。 Wah, semua jemaat Tuhan harus hafal ini. Simpan baik-baik. Nanti tahun depan kalau saya mampir saya tanya Pendeta Gimin kalau semulu udah hafal belum ya. 所以这个境界非常的重要，我盼望每个会友就可以把 Firman 它 yang 背下 indah. 来。我明年来的时候，我就问谢牧师，是否我们的会友都可以背下来了？ Amin. 阿门。 Amin. Jangan takut, aku menyertai engkau. 所以你不要害怕，我与你同在。 Saudara-saudara, Kejadian pasal 3 ayat 10, janganlah manusia dalam ketakutan, dikatakan manusia telanjang, merasa malu di hadapan Allah. 所以在创世纪第3章第10节，人犯罪了，他们就感到害怕，他们就赤身露体。 Sebelum jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa sebelumnya, saudara, dia merasa tidak malu ketika telanjang. 所以当人还没有犯罪的时候，他虽然赤身露体，他不感到害 Tapi 羞。 ketika
Ketika jatuh dalam dosa, ia malu dikatakan di sana. 所以当他掉在罪里了，他就感到非常羞耻， Merasa hidupnya rendah. 他觉得他的生活那么的低， Sehingga manusia membutuhkan kebutuhan yang mendasar, yaitu sebuah pengakuan, saudara-saudara. 所以人家犯罪了，他需要有人可以认可他们， Membutuhkan satu pujian, saudara-saudara. 所以人需要人家表扬他。 Manusia haus sekali dan dunia menawarkan dengan segala kenyamanan supaya manusia merasa hebat dan merasa diakui kembali. 因为人家犯罪了，需要别人认可他，所以世界呢就用各种各样的办法来引诱人。 Pengakuan ini dunia memberikan tawaran harta benda, uang dan wanita. 所以世界呢就有很多引诱，钱啊、地位啊，还有女人。 Tetapi ketika kita orang percaya menyadari Kristus yang mati di atas kayu salib telah rela berkorban mati bagi kita karena kita berharga di hadapannya. 所以我们身为信徒的人，我们就要知道主耶稣在十字架为我们死，为我们复活，所以我们在上帝的眼中是宝贵的。 Yesaya 43 ayat 4. 以赛亚书43章第4节。 Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 因我看你为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。 Manusia itu begitu berharga di mata Tuhan. 所以人在上帝的眼中是何等的宝贵。 Saudara-saudara, problematik masalah kita, masalah manusia dari masa Kejadian 3 ayat 10. Di dalam ketakutannya itu manusia bersembunyi dikatakan. 所以人的问题就是他犯罪，他害怕，他就躲起来。 Ada rasa bersalah karena dia melanggar perintah daripada Allah. 因为人他违背了上帝的命令，他就有内疚。 Dan kebutuhan manusia yaitu sebuah pengampunan atau penerimaan kembali. 所以人的需要就是有赦免，可以再次把它接受回来。 Setiap kita, saudara-saudara, punya rasa bersalah. 每个人都有他的内疚感。 Satu hari dalam pengalaman saya itu seringkali kalau lihat jemaat datang sudah agak lama, saya ingin berdekatan, saya bilang, ada waktu kapan kita ketemu? 所以我有这样的经历，我看到会有他们很长时间没来教会了，我见到他，我就问他，你什么时候方便，我们可以见面吗？ Mungkin Pendeta Gimin pernah ngalami juga, saya pernah ngomong begini, nanti minggu ini bisa ada waktu kita ketemu? 可能席牧师也是有这样的经历，我就问他，下个礼拜你有空吗？我们见面如何？ Dia langsung merespon begini, ada apa Pak? 他就直接问我，牧师有什么事情吗？ Saya pikir minta waktu kok langsung bilang ada apa Pak. Terus yang lebih poin langsung ngomong, saya salah apa Pak? 我就觉得很奇怪，我只问他你有时间吗？他很严肃的问我说有什么事情吗？难道我犯错了吗？ Rupanya dia ada rasa bersalah, saudara. 其实呢，他在心里呢有内疚感。 Ada mahasiswa putri 有一位女大学生， dapat tugas dari sekolah, kuliah. 他的教授就给他任务， Saudara-saudara, tugasnya ini harus dipraktekkan kepada siapa yang dia temui. 那所以这个作业呢，他无论见到谁，他就要去实践。 Dengan mengatakan kalimat ini, 用这种句子来说， saya baru tahu rahasia. 我才知道你的秘密。 Dia ketemu mamahnya, 他见到他的妈妈， Mama, hari ini saya baru tahu rahasia Mama. 所以他就对他的妈妈说：“妈妈，我今天才知道你的秘密。” Mamanya kaget sekali. 所以妈妈吓了一跳， Rahasia apa? 什么秘密？ Enggak, pokoknya saya baru tahu hari ini rahasia Mama. 没有，我今天才知道妈妈的秘密。 Mamanya bilang, sungguh kamu tahu? Iya. 妈妈就问他：“你真的知道我的秘密 Mamanya 吗 masuk kamar, ambil uang banyak sekali kasih. Ini uang, jangan ngomong papa ya.？” 所以他的妈妈就进去房间里拿一大笔的钱给他的孩子说：“你不要告诉爸爸。” Gak lama kemudian dia tunggu papanya pulang dari kantor, dia buka pintunya. Papanya bilang, kok tumben kamu buka pintu untuk papa? 过了一段时间，他就等他的爸爸，他的爸爸回来，他就开门。他的爸爸觉得，奇怪，为什么你今天等爸爸回来？ Langsung dia berkata, Papa,
saya baru tahu rahasia papa. 所以他就直接和他的爸爸说：“爸爸，我今天才知道你的秘密。” Sungguh, sungguh. 他的爸爸就问：“你认真吗 Dia nggak ngomong ini tugas sekolah, tugas kuliah, enggak saudara. ？”这孩子没有说这个是教授给他的。 Papanya langsung buka dompet, 很多爸爸听了他这样说 kasih 就 uang banyak. 打开钱包就给他钱， Jangan ngomong mama ya. 你不要告诉妈妈。 Dia bingung, ngomong saya tahu rahasia papa dapat uang, rahasia mama dapat 所以这 uang. 个他就感到很困惑。 Waktu pergi ke kampus diantar supirnya, dia praktekkan sama supirnya itu, bapak drivernya itu. 所以他就感觉很困惑，和爸爸这样说，妈妈这样说，他就把钱给他，所以他就感到很奇怪。他见他的司机也是对他的司机说 Dia bilang, Bapak supir, saya tahu rahasia bapak hari ini.：“ 他说，师傅，我知道你的秘密。 Bapaknya bilang, apa? ”他就问：“什么？ Aku udah tahu rahasia bapak. 我知道你的秘密。 Bapaknya minggir, dia bilang, sungguh kamu tahu. ”所以他的司机就把车停下来，就问他：“你真的知道我的秘密吗 Dia peluk anak itu.？” 他就一面哭就抱他的孩子。 Iya, memang kamu anak kandungku. 真的，你是我的亲生孩子。 Wah, anak ini bingung saudara. Mamahnya kok gak karuan juga ya. 所以他的孩子就感到很困惑，为什么会发生这样的事情？ Ini contoh ilustrasi yang nggak terjadi di GKI Pluit, nggak ada itu saudara. 我觉得故事在圣母心中是没有发生的， Ini contoh ekstrim. 这个是很激烈的一个故事。 Setiap manusia ada rasa bersalah. 所以每一个人他都有愧疚感， Dia butuh pengampunan. 他需要赦免。 Dia butuh pengampunan dan butuh penerimaan, saudara-saudara. 所以每个人他有内疚感，他需要赦免，也是需要接受、被接受。 Roma 8 ayat 1. 罗马书第8章第1节。 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。 Saudara-saudara kita ini dibenarkan, diampuni dan enggak ada penghukuman karena penghukuman sudah ditanggung di dalam Kristus. 弟兄姐妹，我们被称义，我们不受惩罚了，因为耶稣已经担当了我们的惩罚。 Saudara-saudara kita berbicara tentang kehidupan di dalam Kristus, saudara. 弟兄姐妹，我们是谈到在基督里的生活。 Saya contohkan lagi, saudara. 那我再给大家一个例子。 Anak pertama itu lahir, anak kedua lahir itu di Pluit. Waktu itu saya ditaruh di mesnya hamba-hamba Tuhan di sekolah IPK itu. 所以我的第一个和第二个孩子是在布瑞出生的。 Sekarang udah besar, udah punya anak, saya punya cucu 2. 所以我的孩子也成家了，我现在有2个孙子。 Dan anak ketiga lahir di Australia. Sekarang dia sudah sekolah, sudah selesai university, sudah bekerja. Sekarang dia memenuhi panggilannya, dia masuk ke sekolah teologi. 我第3个孩子他已经长大了，他读了大学，工作了，现在呢他就读神学。 Dan saya katakan anak-anak ini berkat Tuhan. 我就说这孩子是上帝的祝福。 Satu hari saya bertanya pada anak saya, 有一天我对我的孩子我问话： kalau kamu taat semua sama Tuhan, taat, hormat sama papa, papa sayang nggak sama kamu? 如果你们孩子们顺服上帝，然后那么就尊重你的爸爸，爸爸大概会疼你们吗？会爱你们吗？ Langsung mereka jawab secara spontan, sayang papa. 他们就直接说肯定爸爸爱我们。 Tetapi kalau kamu tidak taat, kamu tidak mengasihi, kamu tidak hormat papa, mama sayang kamu enggak? 如果你们不顺服上帝，然后不孝敬父母，大概父母仍然会爱你们吗？ Saudara-saudara, dia jawabnya mulai agak pelan-pelan. 所以他们就不能直接的回答， sayang. 他们就结结巴巴的说：“爸爸妈妈肯定还爱我们。” Saudara-saudara, saya menjawab demikian. 然后我就对孩子们这样说： Kamu taat, papa pasti sayang. 如果你们顺服，爸爸妈妈肯定爱你们； Kamu nggak taat, papa juga sayang. 即便你们没有顺服，爸爸妈妈也同样爱你们。 Tapi ada disiplin. 但是有纪律。 Saudara, kita di hadapan Tuhan, kita itu diperhadapkan kepada kehidupan kita di hadapannya. 所以我们在上帝的面前，我们要交代我们是如何的生活。 Kita gagal, kita tidak taat, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tetap berserta dengan kita. 我们虽然失败不顺服，上帝仍然爱我们，仍然与我们同在。
Tetapi saudara-saudara ada disiplin, ada permurnian. 但是上帝会炼净我们，会激励我们。 Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, kita kalau melihat dari firman Tuhan ini dikatakan jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. 耶利米书31章第3节这样说：古时耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。” Saudara-saudara, kita tahu Tuhan sedemikian rupa mengasihi saudara dan saya. 弟兄姐妹，我们知道上帝那么的爱我们每一个人， Kasih yang full, yang sempurna. 上帝完整的爱， Kasih yang Tuhan berikan, yang anugerahkan kepada kita. 上帝所赐给我们的爱。 Kalau kita di dalam proses menjalani kehidupan ini, 当我们在生活的过程当中， kita perlu meresapi, mendalami kasih Tuhan dalam hidup kita. 我们必须真正的体会上帝对我们每一个人的爱。 Dan berkenaan dengan tema kita hari ini, saudara, kita melihat, saudara, bahwa yang pertama, Tuhan itu mau setiap muridnya itu dimurnikan, saudara-saudara. 所以，关于我们今天谈的主题，上帝要我们每个信徒被炼净。 Aku menginginkan api itu telah menyala, saudara. 我要那个火烧起来。 Api ini bisa diartikan bagi orang-orang Yahudi bukan sekedar memberikan kehangatan. 对犹太人来说，这把火的意思不单是可以起温暖， Api di sini adalah sebagai penghakiman dan penyucian 所以这里的火，它的意思也可以是审判和洁净 atau，pemurnian. 也是炼净。 Api itu adalah alat untuk memisahkan. 这个火也是要使人分开。 Di perjanjian lama itu ada anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abiud. 在旧约圣经有亚伦的孩子， Itu dikarenakan mereka ketika mempersembahkan kepada Tuhan, anak imam besar mempersembahkan persembahan itu kan baik, tetapi persembahan itu dilakukan dengan sembarangan, dengan tidak hormat. Apa yang terjadi? 所以当时说亚伦的孩子虽然他是大祭司，他的孩子献祭是好的，但是发生什么事情呢？ Api itu menyala, membakar, menghanguskan, 因为他们没有尊敬上帝，所以这个火呢就烧了 sehingga 他们， mereka tewas. 所以他们就当场就死了。 Saudara, ketika Nabi Elia berhadapan dengan 50 utusan dari Raja Ahasia, 当以利亚先知面对以赛亚耶和华王所派的那些人， menyaksikan Elia sebagai nabi, Tuhan berkata, kalau kamu dengan nabi Tuhan perintahkan api dari langit, dan Elia memohon api itu dari langit, 50 orang itu hangus mati terbakar api. 所以以利亚向上帝祷告，从天上的火就烧死了这个50个被拆的人。 Api itu juga adalah menunjukkan ketika Wahyu pasal 20, iblis dan para nabi palsu yang enggak bertobat dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. 所以在启示录第20章也谈到撒旦和假先知，他们就丢在火里。 Api bagi orang yang tidak percaya menjadi alat untuk menghakimi dan menghukum, saudara. 对那些不信主的人，这个火就是要审判他们。 Tapi bagi kita orang percaya, api itu juga dipakai Tuhan untuk memurnikan, membersihkan kita. 对我们信主的人，火呢就是要炼净我们的信心。 Kita dibersihkan, dimurnikan 我们被洁净、被炼净， karena kita bernilai dan berharga. 因为我们在上帝的眼中是何等宝贵的。 Rasul Petrus mengatakan pemurnian itu seperti emas gambarannya. 所以使徒彼得说，炼净就像好像， Saudara dan saya dibersihkan secara keseluruhan. 所以我们每个人就被上帝的火来洁净。 Kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak murni. 我们从那些杂物被分出来。 Manusia berdosa dilahirkan dalam keberdosaan perlu dimurnikan dengan baik. 所以我们罪人生在罪中，所以需要上帝来洁净我们。 Baik dari pikiran, perkataan, hati, perasaan, bahkan perilaku kita. 我们的思想、我们的行为，这一切都需要上帝来洁净。 Sejauh mana kita mau dimurnikan? 所以，是否我们愿意把我们自己交在上帝的手里，好让上帝来洁净我们？ Adalah proses yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, 被 tidak 上帝洁 nyaman. 净，这个是很不舒服的经验。
Tapi kita tahu tujuan dari semuanya adalah supaya kita semakin indah di hadapan. 但是我们知道，这个所洁净的目的，就是让我们在上帝的面前可以越来越完美。 Saudara-saudara, yang kedua adalah berkenaan bagaimana kita menjalani hidup kita bersama Tuhan kita. 第二个就是我们要怎么样以我们的上帝来一起过人生。 Kita sebagai murid Tuhan hendaklah kita berhikmat, saudara. 我们身为上帝的门徒，我们必须有上帝的智慧。 Tuhan Yesus datang ke bumi selain perkataannya membawa pertentangan bagi orang Yahudi dan sekitarnya. 主耶稣来，他的话叫犹太人有纷争。 Perselisihan dari ayat 51 sampai 53 adalah dampak seorang yang keluarga di mana ada yang percaya, ada yang belum percaya. 所以在第51到53节，我们可以看见那些有的信主的人，有的没有信主的人。 Alkitab mengatakan di situ ada anak-anak lelaki melawan ayahnya, menantu melawan mertuanya. 在那边我们可以看见怎么样孩子和爸爸妈妈不合心，他们纷争。 Apakah Tuhan menghendaki pertentangan seperti itu? Tidak. 是否上帝真的要这样的纷争吗？不是的。 Tuhan datang bukan membuat keluarga kacau balau, tidak. 上帝来不是要我们的家庭破碎， Kedatangan Tuhan seharusnya membuat keluarga itu rukun, damai, bersatu di dalam kasih-Nya. 所以上帝来，他要每个家庭在他的爱里可以和谐，可以 Saudara dan saya dipanggil untuk mendamaikan keadaan yang ada. 所以上帝呼召我们，我们可以成为一个行平安的人。 Kita dipanggil untuk membawa pengampunan dan berdoa bagi pengampunan. 我们也被呼召要去赦免别人，也为他们祷告。 Bahkan kita dipanggil untuk menjadi berkat di tengah keluarga kita. 上帝也叫我们在我们家庭可以成为祝福。 Firman Tuhan mengingatkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau bersama keluargamu, seisi rumahmu akan diselamatkan. 上帝的话语提醒我们：你当信主，你和你一家人必得救。 Menjalani hidup dengan penuh hikmat, membawa berita Injil sebagai bagian dari kesaksian kita. 所以我们在我们的人生要有上帝的智慧来过我们的日子，同时我们是要传福音。 Saudara-saudara, Yesus datang juga menegur para ahli Taurat dan Farisi yang tidak percaya dan menolak Dia. 耶稣来也是责备那些文士和法利赛人，因为他们不信他。 Karena perilaku sikap dari Farisi dan ahli Taurat yang membuat pertentangan bagi orang percaya. 因为法利赛人和文士的行为，他们的行为就对信主的人带了纷争。 Mereka bukan orang yang tidak tahu kebenaran, tapi mereka bukan tidak tahu kepada siapa Dia Kristus, tetapi yang kita melihat Dia tidak mau percaya kepada Dia, 他们 yaitu 不是 Yesus. 不明白真理，他们明白真理，但是他们却不相信耶稣。 Mereka menolak Yesus, mereka menyingkirkan Yesus, bahkan mereka membinasakan, membawa akhirnya Yesus rela disalibkan demi orang berdosa. 他们拒绝耶稣，排斥耶稣，甚至钉死耶稣。后来耶稣是因死救我们罪人。 Mari kita rela disucikan, dibersihkan dan diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini. 但我们愿意把我们自己交在主的手里，让主来接近我们，使用我们。 Saudara, fokus hidup mengikut Kristus adalah mengenal Dia, mengalami kasih karunia. 所以弟兄姐妹，我们人生的焦点就是认识耶稣，并经历他的恩 Kenyamanan di 典。 dunia tidak akan bersifat kekal. 我们在世上的舒适不是长久的， Kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia, harta, benda, uang, kekayaan, kedudukan, wanita, itu sudah diterima, sudah dialami oleh Salomo, tetapi dia mengatakan semuanya emptiness, kosong, sia-sia. 世界所给的富有啊、女人啊、地位啊，这些所罗门都已经经历了。他说这些都是空的。 Saudara-saudara, masalah manusia ke dalam hidupnya adalah ketidakpuasan. 所以人们的问题就是感到不满足。 Sehingga Agustinus mengatakan kalau hati kita ini berbentuk hanya bisa diisi oleh Allah yang sesungguhnya. 所以奥古斯丁说，我们的心只能上帝来填满。 Kita tidak bisa mengisi dengan yang ada di dunia ini, pastilah kita tidak akan menemukan kepuasan itu. 他说，我们的心如果用世界所有的东西来填满，肯定我们不会感到满足。 Dan kepuasan, kebahagiaan sejati, keselamatan itu adalah hanya ada di dalam Dia. 所以人生真正的满足都是在基督里面可以得到的。 Amin. 阿门。 Kristus.
基督 bukan kenyamanan yang kita 不 cari. 是生活的舒适， Di dalam Kristus itulah nyaman sejati, keamanan, damai sejahtera yang Tuhan karuniakan. 所以在基督里面，我们可以找到真正的平安、真正的安全感、真正的舒适。 Kiranya Tuhan memberkati. 但愿主帮助我们， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你的话语， Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi setiap kami. 感谢主对我们每个人的帮助。 Kami serahkan hidup kami dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. 我们把我们自己的生活和家人交在你的手里， Biarlah kami pulang menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi dunia untuk kemuliaan-Mu Tuhan. 好让我们回到家里可以成为家人的祝福，同时成为世界的祝福。 Berkati hamba-hamba Tuhan, Gembala Sidang, Ketua Majelis dan seluruh timnya, GKY Pluit diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. 求主祝福我们上午新村的每一位神仆，还有执事和所有的会友，好让我们真的领受上帝的祝福，同时成为世界的祝福。 Terima kasih untuk kedua hamba-Mu, Tuhan pakai menjadi berkat, Tuhan berkati pelayanan kami selanjutnya. 感谢主，你使用你两位有限的 Di 神 dalam, 仆，你不断的使用我们。 di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Terima kasih.